6 dosa dalam memahami soalan. So jangan risau anak-anak, jangan susah hati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz Abah. Kreatif dalam dakwah, minda ingat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey anak-anak, alhamdulillah kita teruskan lagi bersama dengan channel Ustaz Abah. Okey, anak-anak sekalian, hari itu Abah dah kongsikan dalam bahagian 1 ataupun part 1 tentang dosa-dosa calon pai ataupun kesalahan yang dilakukan oleh calon-calon pendidikan Islam yang menghadapi SPM. So hari ini Abah akan masuk dalam part 2 ataupun dalam bahagian yang kedua, iaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh calon pai ketika memahami kertas soalan ataupun pemahaman kertas soalan. Okey, yang pertama dalam memahami ataupun memahami pemahaman kertas soalan, soal yang pertama sekali, calon tidak memahami arahan soalan, ya. Kena baca daripada arahan daripada muka surat depan dan keseluruhan kita kena baca soalan apakah kehendak soalan. Jika disuruh jawab contohnya dalam kertas pendidikan Islam, maka dijawab kertas 1 kena jawab berapa? Okey, objektif, kemudian soalan subjektif, ya, isi tempat kosong, ya. Kemudian kena jawab soalan esei, iaitu maka kena ikutlah, ya, kena jawab soalan 1, 2, 3 dan 4 itu adalah pilihan. Okey, begitu juga kertas 2 kena jawab semua soalan. Okey anak-anak sekalian, yang pertama sekali tidak memahami soalan itu bahaya ya anak-anak, itu dosa yang pertama. Manakala dosa yang kedua pula ialah gagal menguasai maklumat dan juga fakta soalan, ya. Jadi kalau tidak ada fakta, tidak ada maklumat, maka tidak boleh jawab soalan. Jadi macam mana nak buat dia? Kenalah baca, kenalah hafal. Okey, yang ketiga, apakah dosa-dosa yang ketiga ni anak-anak? Ya, tidak membaca keseluruhan soalan. Dia baca sikit saja, ya. Kalau soalan kebat contohnya, dia tidak tengok, dia hanya baca stimulus tetapi tidak baca kehendak soalan, baca keseluruhan soalan. Dan yang keempat, anak-anak, dia juga calon-calon itu dosanya ialah tidak membaca soalan secara terperinci. Kalau dia nak 2, kena bagi 2 ataupun lebih, ya. Maka mesti kena faham secara terperinci. Dan yang kelima, tidak memilih soalan berdasarkan prioriti. Tidak tengok mana satu soalan keutamaan yang dia boleh jawab, ya. Kalau soalan pilihan, maka dia kena tengok dulu mana yang boleh jawab. Dia cuba nak jawab semua soalan, maka akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikendong itu berciciran. Dan yang keenam pula anak-anak, dosa-dosa calon pai dalam memahami kertas soalan, dia tidak faham kehendak soalan sebenar. Ya, selalunya soalan dia akan tanya tentang terangkan, kan, bagaimana, jelaskan. Maka dia kena faham apa kehendak soalan yang perlu dia jawab. Kalau dia tanya sebab, mestilah diberikan sebab dan sebagainya. So anak-anak, dan yang terakhir, dah tak ada dah. Jadi itulah di antara dosa-dosa, ya, 6 dosa dalam memahami soalan. So jangan risau anak-anak, jangan susah hati. Anak-anak boleh menyelesaikan masalah ini dengan menyelesaikan apa yang Abah sebutkan tadi. InsyaAllah, moga-moga skor A itu akan menjadi hak milik anda. Bukan A saja, A plus insyaAllah. Buktikan bahawa calon pai tidak lagi melakukan dosa ini dan insyaAllah akan tetap skor A plus dalam pendidikan Islam. Ingat, pendidikan Islam itu sangat mudah dan dekat di hati kita. InsyaAllah, bye-bye. Assalamualaikum dan selamat berjaya.